Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah hari ini kita akan meneruskan lagi sesi PDPR kita selepas cuti penggal lah. Cuti pertengahan penggal dan cuti raya haji. Okey, yang mana kita dah tamatkan sampai bab 7 sebelum ni. So hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 8 yang bertajuk unsur dan bahan. Baik. Okey, perbincangan kita hari ini hanyalah berkisar dengan 8.1 iaitu asas kirim. So, tengok apa hasil pembelajaran kita. So, hasil pembelajaran kita yang pertama ialah menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Okey, yang kedua, 8.1.2 menjelaskan kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Okey, ni ada dua sahaja hasil pembelajaran kita hari ini. So, kita pun tak banyak sangat nak bincangkan pada hari ini ya. Okey. Pertama kita nak tengok apa itu bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Okey. Kalau kita selalu dengar bom atom kan. Bom atom. Okey, molekul air, ion dalam garam. Okey, ini kita nak tengok apa maksud sebenarnya atom. Okey, kalau kamu ingat balik apa yang kita dah belajar dalam 3. Okey, atom ialah zarah yang paling kecil di dalam satu unsur. Atom ialah unit paling asas dalam unsur. Okey, dia unsur ni contohnya unsur besi. Okey, unsur besi. Unsur besi, apa atom yang paling kecil dia? Atom besi lah. Okey, atom besi tu, atom adalah zarah yang paling asas. Okey, untuk jadi satu besi yang panjang, dia digabungkan dengan unsur-unsur apa atom yang paling asas, yang paling kecil. Jadi untuk satu unsur tu atom adalah yang paling kecil sekali. Macam manusia, yang paling kecil adalah sel. Sel paling kecil dalam manusia adalah sperma. Sel paling besar adalah ovum. Okey, bila gabung sperma dengan ovum jadilah manusia kan. Jadilah fetus, embryo dan sebagainya. Tapi kalau untuk unsur, untuk bahan benda yang bukan hidup, jadi gabungkan dia asalnya adalah satu unsur besi ke unsur emas, yang paling halus adalah atom. Okey. Boleh faham tak atom? Okay, tapi yang kedua, molekul. Molekul adalah gabungan atau dua atau lebih atom secara kimia. Molekul boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza. Okay, atom ni pula bila dia bergabung jadi dua atom itu bergabung atau bukan mengikat, dia bergabung. Okay, kita tengok dia digabung secara kimia, sama ada dua atau lebih atom tu. Okay, bila dia gabung tu dia akan membentuk molekul. Okay, dan atom tu boleh gabung sama molekul tu boleh digabungkan sama ada atom itu jenis yang sama ataupun berbeza. Untuk satu molekul dia ada dua atau tiga lebih atom. Okey, saya kata tadi kan kalau besi tu unsur. Okey, dalam besi unsur tu dia ada atom kan. Okay, adakah atom tu bila dia gabung dalam unsur besi jadi molekul? Tak. Molekul ni dia duduk dalam satu beberapa jenis atom tu gabung satu gabungan jadi satu molekul. Satu gabungan molekul tu. Ada banyak molekul. Contohnya H2O. Air. Okey, hidrogen dia bergabung dengan oksigen. Dia gabung dengan hidrogen. Dua hidrogen, satu oksigen membentuk satu molekul air. Satu molekul air. Air itu cair, tapi dalam satu tu ada molekul air. Okey. Bagi ion pula. Ion adalah zarah-zarah yang bercas. Okey, sama ada positif atau negatif. Okay. Ion terbentuk apabila satu atom menderma atau menerima elektron. Okay, atom ni dia tak ada charge. Okey, tapi bila dia dah dermakan elektron dia dalam membuat satu ikatan, dia akan jadi ion. Okey, kalau dia derma ke atau menerima ion, menerima elektron, dia akan membentuk jadi ion. Okey, ion ni zarah-zarah bercas. Atom zarah dia tak bercas. Okay, ion adalah zarah-zarah bercas. Okey, kena faham atom paling ringkas. Molekul gabungan atom atau dua atau lebih atom. Ion zarah-zarah bercas yang mana
terbentuk apabila atom menerima atau menerima elektron. Baik. Okay, kita dah tengok bahan atom, molekul dan bahan ion. Okay, bahan atom bahan ini mengandungi zarah atom sahaja. Okay, contohnya ni aurum emasnya. Okey, semua unsur logam dan gas nadir terdiri daripada atom. Okey, kita nak kata bahan atom. Tadi atom bahan atom, bahan ini mengandungi zarah atom saja. Okey, semua unsur logam dan gas nadir terdiri daripada atom. Okey, logam dengan gas nadir, bahan di jenis ni hanya terdiri daripada atom dia saja. Okey. Atom-atom di dalam logam disusun secara rapat dan teratur, manakala susunan atom di dalam gas nadir berjauhan dan tidak teratur. Gas nadir ni yang mana? Gas kumpulan 18. Okay, yang kita belajar dari tingkatan 2 ke tingkatan 3 saya tak silap. Okay, kita belajar dulu. Okay, gas nadir ada neon, xenon kan. Okay. Fluorescent kan. Tapi kalau yang atom-atom dalam logam ni, okay, dia disusun secara rapat. Manakala atom dalam gas nadir berjauhan. Sebab logam ni kalau kamu tengok dia bentuk pejal. Okay, sebab dia rapat dan teratur. Tapi kalau gas ni kan dia bergerak, okay, dia berjauhan dan tidak teratur. Okey, contoh emas, logam emas. Dalam logam emas ni cuma ada atom-atom emas sahaja. Okey, atom emas, dia tak ada atom lain. Okey, dan disusun secara rapat, okey, dan teratur. Manakala atom helium, okey, atom helium maksudnya dalam gas helium ada atom-atom helium dan tak tersusun, dah tak tersusun dan tak rapat, dan bergerak secara bebas. Sebab tu dia boleh mengembang. Dia bukan gas ini mengembang, tapi balon ini boleh mengembang disebabkan bila diisi dengan gas helium. Gas helium ni tidak rapat, maksudnya dia boleh mengembangkan balon tu. Ini contoh bahan atom. Okey. Ingat balik dulu atom terdiri daripada zarah atom. Yang pertama proton, ada neutron dan ada elektron. Okey, elektron bercas negatif, proton bercas positif dan neutron bercas neutral. Tiada charge. Neutral lah. Okey, so di tengah ni, tengah antara dalam satu atom, tengah dia ada neutron dan proton. Di luar tu, okey, setala luar tu ada elektron. Ingat balik saja. Bahan molekul pula. Bahan molekul, bahan ini mengandungi zarah molekul yang mempunyai gabungan dua atau lebih atom secara kimia, sama ada atom yang sama atau berbeza. Saya cerita tadi kan. Molekul ni, dia atom dengan atom boleh jadi bergabung di satu molekul. Dan molekul-molekul ni pula, dan molekul ni banyak. Macam tu. Okey, kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Okey, bahan bukan logam biasanya wujud dalam bentuk molekul. Okey. Tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Okey. Tindak balas antara unsur bukan logam. Okey, unsur bukan logam tu kalau dia bertindak balas, dia akan wujud dalam bentuk molekul. Okey. Contohnya molekul oksigen. Okay, dalam tangki oksigen ni, ada oksigen lah. Dan oksigen ni dia bukannya O, dia O2 oksigen 1. O2 molekul oksigen kedua. Dia ada berjuta-juta molekul dalam ni. Dia tak, oksigen dia tak bentuk O saja. Dia bentuk O2, O2. Air H2O. Satu H2O satu molekul air. Dalam segelas air ada berjuta, bermilion, bertrilion molekul air. So kalau satu molekul air itu dipanggil satu molekul lah. Air itu bukan molekul saja, bertrilion air. Okay, bertrilion molekul air. Faham tak? So kalau emas tadi, dia ada berjuta, bermilion, bertrilion atom emas dalam satu ketul emas. Boleh tak? Okey, seterusnya bahan ion. Bahan ion tadi kita sebut apa? Bahan ion terbentuk apabila tindak balas unsur logam dengan unsur bukan logam. Biasanya terbentuk daripada unsur bukan logam dicampur ataupun ditindak balaskan dengan bahan bukan logam. Okey, contoh. Bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif. Kalau kamu tengok sini ion natrium ni logam. Ion klorida ini bukan logam. Bila digabung ataupun ditindak balaskan, dia akan membentuk ion natrium klorida.
Okey, natrium adalah logam, dia positif. Dia ion positif. Klorida ion negatif. So ion-ion ni satu positif negatif natrium klorida, natrium klorida, natrium klorida, natrium klorida, natrium klorida, natrium. Satu positif negatif ni dipanggil satu ion. Ion natrium klorida. Dalam satu garam ada berapa banyak ion? Bertrilion ion. Macam itulah. Contoh bahan ion adalah natrium klorida. Okey. Wujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Unsur boleh wujud dalam bentuk atom, molekul dan ion. Unsur ni maksudnya contoh gas karbon dioksida. Karbon dioksida, nama pun karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida tu gas. Dalam gas karbon dioksida tu ada dalam bentuk apa? Karbon dioksida. Karbon oksida. Oksida di itu dua oksida. Dua oksigen campur dengan satu karbon. Satu molekul karbon. Okey, so karbon dioksida ada wujud dalam keadaan molekul. Gas karbon dioksida wujud dalam keadaan molekul karbon dioksida. Gelas air dalam bentuk H2O, molekul air. Oksigen dalam bentuk molekul oksigen. Emas bentuk atom. Besi, ferrum. Okey, satu batang besi mempunyai bentuk atom. Unsur dalam bentuk atom sahaja, atom besi saja. Keluli, molekul dalam bentuk atom keluli. Boleh ya? Okay. Ion dalam bentuk apa? Ion contohnya garam. Tu bentuk ion. Ada charge positif dan negatif. Okey. Contoh tadi saya kata ferrum ferrum. Okey, unsur ferrum wujud dalam bentuk atom pada kelutupan. Kalau dia tak berkarat. Tapi kalau dia berkarat, dia akan jadi ion. Okey, ion. Unsur ferrum wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Sebab ferrum bila dia kena ayak dia akan mula karat. Besi dia kena ayak dan karat. So, besi tadi, atom ferrum tadi dia mula bertindak balas dengan air. OH. Okay. Air itu akan menyebabkan atom ferrum berubah menjadi ion ferrum 3. Ion ferrum 3 dipanggil ferrit ataupun karat lah. Okey, boleh ya. Okey. Contoh, unsur hidrogen dalam bentuk ion dalam jus limau. Okey, tapi dalam udara, dalam udara, unsur hidrogen wujud dalam keadaan bentuk molekul. Dalam jus limau, ion hidrogen wujud dalam bentuk ion. Sebab hidrogen air limau kan berasid H+. Dia akan wujud H+. So H+ itu dalam keadaan ataupun bentuk ion. Okey, so itu saja perbincangan kita. So kamu boleh tahu atom, molekul, ion. Okey, atom wujud macam mana? Dalam keadaan unsur yang paling ringkas, paling halus dalam sesuatu unsur. Molekul gabungan dua atau lebih atom. Okey, dan yang tiga ion adalah atom-atom yang bercharge. Ada pecah positif ataupun pecah negatif. So diharapkan kamu boleh faham, walaupun benda sikit dia bincang, tapi kali ni kamu kena faham betul. Lepas ni sebab bila kita belajar lebih dalam, kamu buat ni ion macam ni, atom macam ni, molekul macam ni. Yang bercharge hanya ion. Okey. Rasa itu saja perbincangan kita hari ni. InsyaAllah kita akan bincang untuk menempatkan fahaman tadi. Nanti boleh tanya dalam grup. Okey, secara personal ataupun secara grup lah. Okey, untuk lebih faham. Okey, insyaAllah jumpa lagi pada akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.